Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Fifa atau Admin Fifa, Admin Crackers. Hari ini saya akan terangkan tentang jenis-jenis gula yang kita selalu gunakan masa baking, masa masak, masa buat air. Saya akan terangkan beza-beza dia, komposisi dia dengan cara nak tukar dia kalau gula tu tak ada kat rumah. Okay? Jadi jangan lupa untuk share live ni. Lepas tu bagi thumbs up, bagi love. Lepas tu tag kawan-kawan yang perlu tahu pasal live saya hari ni. Okay. Okay, jadi saya akan terangkan dalam 11, selamat pagi. Saya akan terangkan dalam 11 jenis gula atau 11 jenis pemanis yang selalu kita gunakan dalam makanan kita. Jadi hari ni saya akan start dengan gula yang paling common, iaitu gula pasir ataupun gula kasar yang paling common, yang memang selalu ada dekat rumah kita. Okay, ini ialah gula pasir. Gula pasir ni diperbuat daripada raw sugar ataupun gula yang mentah, yang tak diproses lagi, dan warnanya lebih kepada kuning-kuning cair macam tu. Jadi sebab tu bila kita buat air gula, kita akan nampak air gula tu warna dia tak putih, warna dia macam kuning-kuning. Sebab sifat gula pasir berwarna light yellow ataupun kuning cair. Kemudian apa kegunaan gula kasar ni? Gula kasar ni kegunaan dia untuk selalunya untuk kita sprinkle atau kita tabur atas biskut ataupun atas pastry yang kita buat, ataupun kita guna untuk buat sirap ataupun air gula. Okay, kalau lah kat rumah kita tiba-tiba hari ni tak ada gula pasir, apa yang kita boleh gantikan dengan gula pasir ni? Kita boleh gantikan dengan gula halus ataupun gula caster. Okay, kepada semua yang dah masuk live ni, jangan lupa share, okay, live ni. Seterusnya saya akan terangkan tentang gula yang kedua, iaitu gula caster. Gula caster ataupun dalam bahasa Melayunya gula caster ataupun gula halus. Kita sebagai seorang bakers, kita biasa kan kita biasa dengar tentang perkataan, biasa dengar tentang gula caster ni. Gula caster ni diperbuat daripada tebu ataupun sugar cane. Dan ingredient utama dalam gula caster ialah sucrose, iaitu gula yang memang selalu common ada di dalam setiap makanan. Dan gula caster ni memang selalu kita gunakan dalam baking industry ataupun pembuatan biskut, roti dan kek. Sebab gula caster dia halus, dia bersifat halus. Dia halus macam garam. Dia halus macam garam, jadi dia cepat larut bila kita buat apa-apa, especially meringue. Gula halus memang sesuai digunakan ketika buat meringue sebab dia mudah dissolve atau mudah larut ke dalam apa-apa yang kita buat lah. Jadi lepas tu, kalau kita guna gula halus, masa kita mix butter dan gula, butter dan gula tu akan cepat fluffy. Jadi kek kita akan lebih fluffy berbanding kalau kita guna gula kasar. Jadi penggunaan gula kasar tidak digalakkan ketika baking. Okay, kalau boleh carilah gula halus. Tapi selalu macam tengah-tengah nak buat, tengah-tengah nak baking, gula halus tak ada kat rumah. Jadi apa yang kita boleh ganti? Kita boleh ambil gula kasar yang biasa tu, boleh blender, guna blender kering, kita blender, jadikan dia halus. Boleh juga guna yang tu. Jangan panik kalau gula halus tak ada kat rumah. Okay, ambil je gula biasa, blenderkan, guna blender kering tu dan boleh guna. Seterusnya ialah gula merah dalam bahasa Inggeris selalu kita dengar sebagai brown sugar. Inilah brown sugar. Brown sugar ni ada banyak jenis. Sebab brown sugar ni dia jadi coklat sebab dalam dia ada molasses. Jadi gula merah ada pelbagai warna. Nampak macam, kalau warna ni nampak macam pekat sikit. Yang ni sebab molasses dia banyak. Kalau yang macam ni nampak gula merah ni macam cair sikit. Ini sebab molasses dia kurang. Okay,
Jadi kalau kita nak tambah flavor atau nak tambah rasa caramel di dalam kita punya masakan ke, dalam kita punya baking ke, kita gunakan gula merah. Sebab gula merah ni memberikan rasa caramel. Lepas tu dia lagi memberikan warna coklat golden macam tu dekat kita punya benda-benda yang kita masak. Macam kalau kita buat muffin ke biskut, macam biskut Famous Amos tu, selalu digalakkan guna gula merah sebab kita nak warna dia tu nampak gold perang macam tu, nampak cantik lah, sesuai untuk appearance lah. Lepas tu macam saya kata tadi, ada yang warna pekat, ada yang warna pudar sebab kandungan molasses dia, okey. Jadi kalau dah tiba-tiba tak ada kat rumah gula perang tapi kita perlu nak guna gula perang, apa yang kita boleh guna untuk ganti? Kita boleh gantikan dengan 198 gram gula kasta yang ditambah dengan 14 gram molasses. Tapi kita macam susah kan nak cari molasses kan. So better kita beli je lah brown sugar daripada kita nak kita nak gantikan dia dengan castor sugar tambah pula molasses. Sebab molasses bukan senang nak cari kat supermarket macam tu. So saranan saya, setiap rumah mesti at least adalah simpan sepaket ke gula brown sugar kan. Mana tahu tiba-tiba nak guna ke, tak adalah sibuk nak cari molasses pula. Bukan senang nak cari molasses, okay? Okay, hai semua, jangan lupa share live ni, okay? So semua orang tahu apa beza gula-gula, bukan gula yang selalu kita guna kat rumah, okay? Okay, seterusnya saya akan terangkan tentang gula icing. Oh, tak nampak pula, terlalu terang Tak payah, ini gula icing. Kita semua tahu kan gula icing macam mana. Gula icing ni macam putih dan sangat halus. Orang putih panggil dia ialah powder sugar. Dia halus, yang selalu dekat donat, yang selalu dekat bomboloni tu. Gula icing. Gula icing ni dia sangat halus, dia very fine. Dalam dia ada 3 ke 10% tepung jagung. Jadi dalam gula icing ni ada tepung jagung, tapi sikit je, dalam 3 ke 10% je tepung jagung dalam ni. Lepas tu kegunaan dia untuk buat pelbagai lah. Ada untuk buat kek, ada untuk buat kuih. Macam kalau dekat PJJ Cheese Tart tu kan, cream cheese dia tu pakai gula halus kan. So gula halus memang pelbagai. Lepas tu selain guna untuk letak dalam kek, dalam roti ke, dalam apa-apa ke, gula halus juga digunakan untuk sebagai hiasan. Macam selalu kita tabur-tabur atas pastry ke kan, selalu orang letak dekat pengayak tu. Lepas tu dia ayak-ayak untuk appearance lah, digunakan untuk hiasan. Gula icing ni selalu digunakan untuk hiasan. Lepas tu kalau lah tak ada gula icing kat rumah, apa yang kita boleh guna? Kalau tak ada gula icing kat rumah, apa yang kita boleh guna? Siapa tahu? Kalau tahu boleh komen tahu. Jadi kalau tak ada gula icing kat rumah, kita boleh blender 500 gram gula yang biasa, gula kasar tu. Kita blender 500 gram gula kasar tu, tambah dengan 50 gram tepung jagung, okey? Kalau tak ada gula icing kat rumah, kita boleh gantikan dengan gula kasar 500 gram, tapi kita blender guna blender kering tu. Lepas tu kita tambahkan 50 gram tepung jagung, okey? Okey, itu cara nak ganti gula icing lah. Mana tahu tak ada kat rumah kan. Guna je blender je 500 gram gula biasa tu, campur dengan tepung jagung. Betul tu, ada orang jawab campur tepung jagung. Pandai. Bagus. Mesti dia seorang bakers yang berjaya. Okey? Okey. So yang ni siapa tahu? Gambar macam tak nampak sangat kan, tapi ini ialah gula merah. Ini gula merah, ini ialah gula Melaka. Gula Melaka mesti semua orang tahu kan, mesti semua orang pernah nampak kan. Benda common, benda biasa. Gula Melaka bukan ada kat Melaka je, kat mana pun ada kan. Okay, so saya akan terangkan dulu pasal gula merah ni. Dalam bahasa Inggeris je, dia ialah dipanggil sebagai jaggery powder. Ataupun dalam bahasa Melayu je, kita panggil dia gula merah. Gula merah ni ada
lebih daripada 95% sugar cane ataupun tebu. Jadi gula merah ni diperbuat daripada tebu, tapi tebu yang sangat banyak, 95%, okey. Jadi selalunya kita guna gula merah ni masa buat air ataupun buat kuih. Sebab gula merah kan warna dia, gula merah ni menyumbang kepada rasa manis dan warna dia. Sebab warna dia memang pekat. Selalu kita buat kuih lompang warna coklat tu, selalu kita, ataupun kuih kasui yang coklat tu, selalu kita guna gula merah sebab kita nak warna dia tu, warna dia cantik, pekat, okey. So kalau contohlah kita buat kuih lompang tu, kita pakai gula brown sugar tu, warna dia takkan sama, warnanya agak cair. Jadi kena guna juga gula merah ni, selalu ada kat supermarket, okey. Tapi kalau memang dah tak ada juga gula merah kat rumah, kita boleh je ganti dengan gula Melaka atau gula apung. Gula apung tu susah cari kan, so option paling senang gula Melaka lah. Kalau tak ada gula merah kat rumah, ganti je dengan gula Melaka. Okay? Semua okay? Semua faham? Faham ke faham? Okay? Okay, seterusnya ini saya akan terangkan pula pasal gula Melaka. Gula Melaka memang dibentuk dalam pelbagai bentuk lah. Tak semestinya bentuk silinder macam ni. Ada yang bentuk kecil-kecil, ada bentuk lagi besar, ada bentuk yang cube-cube segi empat je. Jadi apa gula Melaka ni sebenarnya? Gula Melaka ni ialah gula natural yang diambil dari yang di-extract daripada buah kelapa, di-extract daripada kelapa, okey. Gula Melaka atau dalam bahasa Inggerisnya palm sugar, di-extract daripada kelapa. Jadi selalu kita guna gula Melaka ni untuk buat air, untuk buat dessert, Malay dessert orang Melayu, atau Chinese dessert orang Cina, ataupun dessert nyonya Melaka tu, selalu kita guna gula Melaka. Jadi kalau tak ada gula Melaka kat rumah, sama, kita boleh gantikan dengan gula merah ataupun gula apung. Okey, kalau tak ada gula Melaka, gantikan dengan gula merah atau gula apung. Okey, semua faham Seterusnya ini ialah contoh gula apung. Gula apung ni gula apung konsistensi dia tak terlalu keras, tak terlalu cair, dia tak terlalu liquid tapi tak terlalu solid. Okey. Gula apung ni dia gula natural yang diperbuat daripada pokok palma atau palm tree daripada Sarawak. Selalunya pokok gula apung ni, pokok yang selalu buat untuk gula, yang kita ambil gula apung ni selalunya ada di Sarawak lah. Jadi gula apung is made from Sarawak. Jadi kalau nak cari gula apung yang asli, selalunya memang ditulis gula apung Sarawak. Okey, sebab pokok dia ni ada dekat Sarawak. Jadi gula apung ni selalunya kita guna untuk buat kuih tradisional ataupun untuk masak-masak. Macam dekat rumah saya kadang-kadang ibu saya guna gula apung ni, kadang-kadang dia tambah dalam rendang sikit. Sebab nak bagi warna rendang tu macam coklat-coklat sikit, jadi ditambah gula apung. Tapi bagi saya gula apung ni dia ada taste yang agak masam sikit lah ujung dia. Sikit lah, tak banyak, sikit. Dia bukanlah semasam lemon, semasam limau, tapi dia ada rasa masam-masam sikit lah kalau nak banding dengan gula Melaka. Gula Melaka ni macam manis yang mendatar, tapi gula apung ni ada rasa masam sikit. After taste belakang dia ada masam sikit. Okay, gula apung ni susah sikit nak cari. Kalau kat Sarawak pun gula apung agak mahal juga sebenarnya. Sorry. Sebab susah kan nak extract gula daripada pokok. Jadi kalau lah tak ada gula apung, susah nak cari, mahal, tak ada stok kat rumah, nak kena beli kat Shopee, tunggu lama lah, bla 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 bla. Pakai je gula Melaka, tak pun gula merah. Okay, kalau tak ada gula apung kat rumah, boleh je pakai gula merah. Alright, seterusnya kita ke gula yang lebih moden sikit. Macam ini adalah golden syrup. Saya baru tahu yang golden syrup ada jenama CSR, iaitu nama yang selalu kita dengar, jenama Malaysia ni CSR. Dan ini pula ialah maple syrup yang selalu kita tengok cerita orang putih yang makan dengan pancake, I want butter and maple syrup. Yang ni lah, ni ialah maple syrup. Jadi apa beza gula golden syrup dan maple syrup? Golden syrup ni dibuat daripada tebu ataupun daripada beet. Beet tu dalam bahasa Melayu dia ubi beet. Dia ingat ikut company lah. Ada company ambil buat daripada tebu, ada company buat daripada beet juice. Ni ialah golden syrup. Golden syrup ni selalu kita guna untuk baking ataupun untuk buat dessert. Okay,
Golden syrup ni selalunya kalau kita tengok orang buat kek tu, dia nak moistkan kek. Kek span dia tu dia curahkan sikit golden syrup dekat kek span tu. Jadi kek span dia akan selalu moist tapi manis lah. Itulah. Lepas tu kalau tak ada golden syrup, kita boleh ganti dengan apa? Kita boleh ganti dengan madu. Okay, golden syrup ni sifat dia pekat, likat macam madu, cuma dia lagi pekat lah warna dia. Okay, dan seterusnya ini ialah maple syrup yang selalu orang makan dengan pancake ni. Maple syrup ni orang Malaysia tak produce maple syrup sebab kita tak ada pokok maple kat Malaysia. Sebab maple syrup ni dia dibuat daripada, dia diambil sap dia daripada maple tree ataupun pokok maple. Okay, jadi dia fungsi dia untuk memaniskan makanan lah kan. Maple syrup. Kalau tak ada maple syrup, kita boleh ganti dengan honey. Jadi kalau kita makan pancake kat Malaysia ni, tak ada maple syrup, pakai je lah honey, pakai je lah madu yang ada lah kan. Okay, seterusnya, okay, kita dah nak sampai ke penghujung dah ni. Ini ialah corn syrup ataupun sirap jagung. Tapi sirap jagung ni bukanlah yang memang dia tak direct. Sirap jagung atau corn syrup bukan kita direct consume lah. Sebab corn syrup ni dia berbuat daripada starch syrup ataupun kanji jagung. Dia dibuat, tak nampak lah. Dia dibuat daripada kanji jagung. Sorry sebab botol dia putih. Dia berbuat daripada kanji jagung, corn syrup ni. Lepas tu dia ada content maltose. Lepas tu dalam dia ada oligosaccharide. Selalunya maple syrup ni digunakan dalam makanan untuk lembutkan tekstur. Lepas tu untuk tambahkan volume makanan tu, nak tambahkan besar makanan tu. Lepas tu untuk membangkitkan rasa. Selalunya orang guna like corn syrup atau syrup jagung ni dalam industri selalunya. Industri makanan yang besar-besar tu selalu orang guna corn syrup. Okay, kalau tak ada corn syrup, boleh ganti dengan golden syrup ataupun glucose syrup. Okay, dan seterusnya yang terakhir, yang ni selalu kita jumpa, kita Malaysian kita selalu jumpa ni. Inilah honey ataupun madu. Madu ni madu diperbuat daripada nektar bunga yang diproduce oleh lebah, oleh bee. Jadi madu ialah bunga yang diproduce oleh bee ataupun lebah. Yes, lebah. Jadi selalu kita guna madu untuk makan macam tu saja, ataupun untuk baking, atau untuk buat air, atau untuk masak. Kalau tak ada madu, apa yang kita boleh guna? Kalau kita tak ada madu, kita ambil je mixture, kita ambil je gula yang kita dah tambahkan dengan air. Tak pun kita boleh gantikan dengan corn syrup tapi yang light, ataupun corn syrup yang konsistensi dia cair. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. 11 pemanis makanan yang selalu kita gunakan dalam seharian atau dalam baking. Okay, jadi terima kasih sebab menonton live ni. Terima kasih kalau yang share tu, terima kasih sebab share. Terima kasih sebab sentiasa dengar penjelasan ni dari awal sampai akhir. Jadi esok kita akan live lagi dalam pukul 9.30. Tapi bukan bersama saya, mungkin bersama siapa ya esok? Esok bersama Cikgu Ira. Topik nanti dia akan bagi tahu. So stay tune esok pukul 9.30. Okay, jadi thank you sebab tengok live ni. Thank you sebab share. Sorry sebab lambat sikit hari ni, ada technical sikit. Internet pula tak ada hari ni. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Bye.